Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Kali ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menerusi perjalanan masa bayu. Saya bergerak daripada Bandar Ankara yang merupakan ibu negara bagi negara Turki menuju ke sebuah lagi bandar yang sangat signifikan, sangat penting di dalam sejarah peradaban Turki, iaitu bandar yang dikenali sebagai Konya. Perjalanan yang mengambil masa sekitar 3 jam daripada Ankara amat menarik kerana saya dapat melihat keindahan alam sekeliling dalam perjalanan menuju ke Konya. Sampai saja di Bandar Konya, kami disambut dengan cuaca yang nyaman dan dingin. Hujan turun apabila kami sampai ke Konya. Namun ia tidak akan menghentikan perancangan yang telah disusun. Saya telah berjalan menuju ke lokasi utama apabila sampai ke Konya, iaitu di dataran Jalaluddin Rumi. Akhirnya saya dapat menjejakkan kaki ke lokasi yang telah menjadi tujuan ataupun perancangan perjalanan kali ini, iaitu di dataran Jalaluddin Rumi yang merupakan mercutanda kepada Bandar Konya. Berada di Konya. Di belakang saya merupakan makam Jalaluddin Rumi yang merupakan seorang penyair yang sangat terkenal daripada Turki, yang juga seorang ahli sufi yang sangat dihormati di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di Konya. Dapat dilihat di belakang itu seolah-olah berbentuk topi yang berwarna turquoise, warna biru, lambang kepada negara Turki. Di situ merupakan tempat di mana adanya jasad ataupun makam kubur kepada Jalaluddin Rumi. Jadi beliau adalah seorang ahli sufi. Maka sebab itu kalau kita lihat kebanyakan ahli sufi yang menggunakan kopiah yang berbentuk sedemikian, itu perlambangan kepada Sufi Maulavi di Turki. Yang saya hormati sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, di mana jua berada, masa bayu masih lagi bernafas dan masih lagi berjalan melihat mengelilingi dunia. Dan buat masa ini saya sedang berada di satu lokasi yang dinamakan Konya. Konya merupakan sebuah bandar yang sinonim dengan seorang ahli sufi yang sangat terkenal, iaitu Jalaluddin Rumi. Kalau tuan-tuan dan puan yang biasa mendengar tentang kisah Jalaluddin Rumi, maka ini adalah tempat di mana beliau telah menggerakkan keilmuan beliau di sini dan mempunyai begitu ramai sekali pengikut-pengikutnya. Bahkan di bandar ini dikenali kerana Jalaluddin Rumi. Jadi di belakang sana, di belakang sana, lihat, nampak di belakang tu. Okay, itu merupakan belakang sana itu adalah di mana adanya makam Jalaluddin Rumi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu hari ini dengan rasa rendah diri bahawa kita
sebenarnya sentiasa memiliki serba-serbi kekurangan dalam apa juga perkara. Begitu juga dengan diri saya sendiri yang masih lagi berjalan dalam usaha untuk mencari, merungkai, bahkan untuk merealisasikan apa juga impian-impian yang selama ini yang ada dalam fikiran saya semenjak saya masih lagi kecil. Dan sampailah hari ini, alhamdulillah, Allah berikan tenaga, Allah berikan kekuatan untuk saya dapat melihat, menjelajah, malah untuk saya dapat merasakan bagaimana realiti di dalam Al-Quran apabila Allah menyuruh kita berjalan di atas muka bumi untuk melihat sekeliling mata. Hari ini saya sangat bertuah kerana dapat memenuhkan saranan ataupun perintah Allah kepada kita. Jadi banyak lagi yang belum saya jelajah, banyak lagi lokasi-lokasi yang saya yakin perlu saya kunjungi untuk meneruskan usaha-usaha pembangunan ilmu. Dan di manakah berhentinya langkah Masa Bayu hanya Allah saja yang tahu. Tapi apa yang pasti, saya tidak akan pernah berhenti daripada berjalan, menjelajah di mana-mana jua pelosok dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini adalah suatu kehidupan yang penuh dengan misteri-misteri. Maka daripada misteri-misteri itulah yang menyebabkan wujudnya keupayaan-keupayaan manusia yang mahu berfikir, yang ingin mencari jawapan kepada misteri-misteri tersebut dan akhirnya kembalikan dirinya kepada realiti, keluar daripada misteri dan duduk pada dunia realiti. Apa yang perlu kita lakukan, apa kita laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sentiasa mempunyai kekuatan diri untuk kita meyakini, berusaha untuk mencapai apa juga impian-impian hidup kita. Mungkin kita rasakan cukup dengan mempunyai kehidupan berkeluarga, cukup dengan kehidupan dengan pekerjaan, cukup dengan keadaan kita memiliki serba sedikit harta. Tapi bagi saya mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk berfikir jauh sedikit, keluar sedikit daripada kebiasaan tersebut untuk asingkan sedikit bahagian-bahagian yang dimiliki itu kepada suatu bahagian untuk menjelajah ke seluruh pelosok dunia, untuk kita melihat dan untuk kita sama-sama menyaksikan begitu banyak sebenarnya perkara-perkara yang apabila kita lihat sendiri, kita lalui sendiri, kita berfaham besar Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat jelas Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Hebat, dengan meletakkan kepelbagaian budaya, kepelbagaian suasana dan kepelbagaian dari segi aspek geografinya, yang mana daripada situ kita akan dapat mempelajari begitu banyak perkara-perkara yang sebenarnya sangat penting untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagaimana yang sepatutnya, insya-Allah. Okay, kita berada di berdekatan dengan makam Jalaluddin Rumi. Saya akan cuba masuk ke dalam sana. Semua ni laluan keluar jadi saya kena cari laluan masuk ke sebelah sana. So kita akan pergi lihat di dalam. Okey, satu lagi perkara yang sangat penting tentang beliau Jalaluddin Rumi ini adalah lebih meletakkan posisi bagaimana kita melihat sekeliling itu dengan satu penerapan kepada cara hidup, kualiti hidup. Jadi ia melihat sekeliling itu sebagai satu referensi.
Kawasan sini merupakan kawasan yang dipenuhi, dikelilingi dengan perkuburan-perkuburan para sahabat kepada Jalil Rumi, murid-murid beliau, dan begitu banyak sekali kubur-kubur yang ada di kelilingnya, dan saya hanya bersempatan melawat beberapa sahaja. Kawasan pintu masuk ke makam Jalil Rumi agak sesak. Kelihatannya begitu ramai sekali pengunjung-pengunjung yang tak putus-putus datang daripada berbagai-bagai daerah seluruh dunia, bukan hanya daripada Turki, tapi dikatakan datang daripada seluruh dunia. Untuk masuk ke dalam kawasan makam juga telah disediakan sarung kaki yang menggunakan plastik supaya tidak akan mengotorkan kawasan. Makam pada Jalil Rumi. Di dalam kawasan makam ini dapat dilihat peninggalan-peninggalan kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh Jalaluddin Rumi. Begitu juga dengan Al-Quran lama dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembelajaran sepanjang berada di ruang ini. Jadi apa yang jelas, setiap yang telah dihasilkan itu akan akhirnya menjadi legasi kepada generasi-generasi yang seterusnya. Persoalannya di sini, apa yang telah kita hasilkan dan apa yang telah kita tinggalkan sepanjang kehidupan yang telah kita miliki. Setidak-tidaknya dengan melihat apa yang dihasilkan oleh Jalil Rumi, ianya adalah satu pembuktian perlunya legasi yang berterusan. Tepuk dada, tanya selera, di manakah kita?
di dalam kawasan di mana adanya makam ni. Ini kawasan luar, pekarangan luar daripada makam Jalaluddin Rumi yang ada di dalam sana. Tadi saya dah pergi tengok tadi. Jadi dah padat dengan tetamu-tetamu dan pengunjung-pengunjung yang datang daripada seluruh pelosok dunia ke sini. Dan di Turki masih lagi dalam suasana percutian, jadi masih banyak peluang lah, ruang kepada ramai pihak untuk datang ke sini. Okay. Saya juga berkesempatan untuk melawat satu monumen yang berdekatan dengan makam Jalaluddin Rumi, di mana kawasan ini dikelilingi dengan perkuburan yang besar dan senarai-senarai mereka yang telah dikebumikan di kawasan ini juga ada di dalam ruangan monumen yang saya lawati ini. Amat jelas semua pendaftaran kematian dah berusia ratusan tahun masih lagi tercatat di kawasan ini. Seterusnya saya bergerak ke Museum Jalaluddin Rumi, yang mana di dalam museum ini telah dilengkapkan dengan begitu banyak hasil-hasil peninggalan Jalaluddin Rumi dan juga murid-murid beliau. Ada juga replika-replika yang dibina untuk menunjukkan suasana pada waktu di mana Jalaluddin Rumi sedang melaksanakan proses-proses pembelajaran dan juga pengajarannya. Museum Jalaluddin Rumi, semua kisah-kisah kehidupan beliau dan bagaimana perjalanan beliau dalam museum ini. Apa yang menarik dalam ruangan ini, terdapat begitu banyak lakaran-lakaran lukisan-lukisan yang menggambarkan suasana-suasana zaman di mana adanya Jalaluddin Rumi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, waktu di mana Jalaluddin Rumi berhikmat adalah pada zaman Saljuk, iaitu zaman di mana sebelum adanya kerajaan Ottoman. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, begitu banyak imej-imej kelakaran-lakaran yang dapat membawa kita
kembali kepada nostalgia zaman-zaman terdahulu. Sangat menarik. Ini adalah sebahagian daripada nikmat-nikmat yang telah Allah sediakan kepada kita apabila kita melakukan perjalanan di atas muka bumi dalam usaha untuk kita mencari realiti, mengenal diri, mengenal sekeliling kita dengan nyata dan rasmi, bukan hanya sekadar mendengar berita-berita ataupun cerita-cerita daripada mana-mana pihak, tetapi melangkah dengan kaki sendiri. Memang akan ada yang berkata tiada kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, kemampuan itu pasti wujud pada setiap individu jika ada usaha untuk merealisasikannya. Gunakan akal yang sempurna, usaha jangan pernah berhenti, dan yakinlah rezeki Allah itu berada di mana-mana. Semakin saya selusuri, semakin jelas kepada realiti bahawa banyak perkara yang sebenarnya wujud di sekeliling kita yang hanya kita bayangkan selama ini, hakikatnya ia menanti dan ianya penuh dengan segala penceritaan-penceritaan yang boleh membawa kita kepada satu perkara yang pasti, iaitu kita adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah dengan upaya akal untuk mencari jalan akhirnya ke manakah kita akan kembali. Gambaran di belakang saya adalah kisah yang diletakkan dalam situasi bagaimana pertemuan Jalaluddin Rumi dengan seorang ilmuwan yang telah mencetuskan satu perubahan kepada pemahaman perjalanan ilmu beliau secara sepenuhnya. Kisah yang menarik, kisah yang boleh jadikan sebagai satu teladan kepada kita pada hari ini. Lihatlah lakaran suasana pasar, suasana pada zaman di mana Jalan Rumi dan kerajaan Empayar Seljuk menjadi pemerintah. Ya, begitu banyak peninggalan-peninggalan yang perlu kita selusuri untuk mengembalikan semula jawapan-jawapan, mengembalikan semula
segala kunci-kunci khazanah-khazanah yang telah pun hilang pada hari ini. Kenapa dahulu boleh, kenapa sekarang tidak? Di manakah silapnya? Adakah ini sebagai satu sejarah ataupun kita mahu mengembalikan semula sejarah kegemilangan Islam di seluruh muka bumi, di seluruh dunia? Di tengah-tengah ruangan muzium ini terdapat satu kawasan yang disediakan replika-replika bangunan-bangunan, masjid-masjid, istana-istana yang ada di Konya. Satu persatu ianya telah diperhalusi dan dapat kita lihat dengan begitu halusnya aturan-aturan, dan dapat kita lihat bagaimana suasana-suasana pembangunan-pembangunan pada zaman Jalaluddin Rumi dan pada zaman kerajaan Seljuk. Satu kawasan yang sangat menarik, dan tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa datang ke Konya dan melawat kawasan-kawasan ini kerana ia mempunyai suatu hubungan yang langsung dengan apa yang ingin kita capai dalam mencari jati diri, khususnya sebagai umat Islam. Kita lihat dan kita fahamkan bahawa tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu pun yang menjadi perkara sia-sia selagi kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan sepenuh jiwa raga. Dunia itu terbentang luas. Lihatlah dan fikirkanlah apakah peranan kita akhirnya.
Lengkaplah perjalanan saya masa bayu di Konya. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bertemu lagi kepada episod yang seterusnya. Salam sejahtera.